الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, solat subuh berjemaah, solat yang begitu besar pahala ataupun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang tahu kelebihan yang ada pada solat Isya dan solat subuh, la atauhuma walau habwan, nescaya dia akan mari walaupun dalam keadaan ngakak macam mana sekalipun. Itulah satu gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar sangat pahala bagi orang yang sangat mujahadah, tinggal kesenangan, tinggal tempat tidur, tinggal apa-apa sajalah semata-mata untuk melaksanakan ibadat solat subuh di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia besar sangatlah nilai itu mana yang saya sebut tadilah. Maknanya Nabi tidak akan sebut la tauhuma walau habwan, nescaya mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan mengakak. Ini satu gambaran bahawa besar sangat nilai yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang bagi salat subuh. Dan kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita boleh istiqamah salat subuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini saya nak ulang kaji sikit berkaitan dengan Ramadan. Kita sekarang ni hampir kepada kedatangan tamu agung, iaitu Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita dah bincang pada minggu sebelum ni, Syaban adalah bulan persiapan atau bulan kita kursus berkaitan dengan ilmu-ilmu yang yang kena-mengena yang berkaitan dengan Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah hari ini tuan-tuan semua saya nak bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tu tuan-tuan semua, Ramadan puasa Ramadan satu kewajipan yang diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Kalau kita tengok dari segi sejarah, fardunya ibadat puasa yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, iaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di mana ibadat puasa ni tuan-tuan semua satu ibadat yang bukan asinglah dalam kehidupan manusia. Satu ibadat yang dibuat yang pernah dibuat oleh orang dulu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala apabila dia sebut tentang kewajipan puasa, Allah Taala kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajipan puasa ini satu kewajipan yang pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu atau mereka-mereka terdahulu. Maknanya bagi orang Islam ni tuan-tuan semua, dia terangin, jangan terasa berat ataupun dia tak terasa janggal. Sebab ibadat yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia adalah kesenambungan daripada apa yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang dulu. Yang kedua pula kita faham daripada ayat yang saya baca tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu maknanya seolah-olah ibadat puasa ni satu perkara yang keperluan manusia sebenarnya. Satu keperluan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ni bukan kita saja dak, tapi dia wajib pada mereka-mereka terdahulu. Di mana saya sebut keperluan ni tuan semua sebab Allah Taala perintah kepada semua masyarakat, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan kewajipan ini kepada mereka terdahulu juga.
Di mana kalau kita perhati tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada ibadat puasa ni, nak cerita keperluannya puasa dalam kehidupan manusia ni. Sebab manusia dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dijadikan dua unsur. Yang pertama sekali kita panggil unsur rohani, yang kedua ialah unsur jasadi. Di mana kita dihajar oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dua perkara ni kita kena jaga. Bukan hanya sekadar kita utamakan jasad kita, bukan hanya sekadar kita kita utamakan roh kita dengan jasad, tidak. Dua perkara ni mesti kita cakna dan mesti kita ambil berat. Sebab tu dalam Islam kita diajar pada sembahyang ataupun sebagainya. Masa kedua dan masa sama ialah kita diajar jaga tubuh badan kita dan sebagainya. Sebab tu dalam ibadat puasa ni dia menepati dua perkara. Yang pertama sekali ialah dia menepati di mana adalah sebagai makanan kepada roh yang dicipta oleh manusia, ataupun kata lain dia adalah sebagai satu bekalan lah kepada roh yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita. Yang kedua juga puasa tuan-tuan semua adalah dia sebagai satu kaedah untuk jaga kebersihan. Apa ni, jaga kesihatan. Sebab tu di sana ada hadis. Walaupun hadis ini ada setengah ulama kata tidak kuat, tapi dari segi makna dia betul. Sumu tasuhu, puasalah kamu nescaya kamu akan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan puasa ni adalah dia ra'i dua perkara ni lah, macam mana saya sebut tadi. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, puasa ni mana yang kita dah dengar semua lah, la'allakum tattaqun, di mana penghujungnya puasa adalah untuk bina kita menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana satu hadiah yang begitu besar sepanjang kita berada Ramadan ni, kalau kita jaga betul-betul, maka insya-Allah satu hadiah yang begitu besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita penghadiah takwa. Takwa ni adalah satu benda yang cukup bernilai di sisi Allah Taala. Manusia ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hebat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan kerana takwa yang ada pada diri dia. Sebab tu dalam Islam yang selalu kita dengar, Islam bukan nilai dari segi keturunan. Islam dia melihat mulianya satu manusia tu bukan kerana pangkat dia, bukan kerana keturunan dia, tapi Allah Taala nilai manusia berdasarkan kepada takwa yang dimiliki oleh manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa tuan-tuan semua yang kita akan hadapi tak lama lagi ni, itulah sebenarnya hadiah yang paling lumayan sekali ialah hadiah takwa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dengan syarat lah, bukan sebab hadiah ni biasa nak bagi, Allah Taala akan bagi ni, maknanya bukan bagi dalam keadaan begitu dak lah. Dia akan tengok siapa yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang betul, dalam keadaan yang mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, muttafaqun alaihi. Hadis ini tuan-tuan semua satu hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman, mana hadis ini adalah hadis kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mulianya ibadat puasa ni tuan-tuan semua. Allah Taala kata kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap anak Adam ni akan diberi pahala kepada dia, kecuali setiap amalan yang dibuat oleh anak Adam akan diberi pahala kecuali puasa. Puasa ni katanya Allah Subhanahu wa taala, aku sendiri akan balas dia. Dan kata lain, maknanya puasa ni satu ibadat yang cukup special, sehingga Tuhan kata aku sendiri akan balas dia. Walaupun semua Tuhan balas belaka, tapi dalam hadis nak gambar kepada kita bahawa betapa besarnya dia ni pahala puasa ni sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala pada sendiri akan balas bagi orang melaksanakan ibadat puasa.
Sebab apa tuan-tuan semua? Puasa ni dia merakumi 3 kesabaran. Betul ulama dia bahas hadis ni, kata dia sebab apa besar sangatnya apa nilai puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab dalam kita puasa ni tuan-tuan semua dia ada 3 kesabaran situ. Yang pertama sekali adalah sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka pada masa tu apabila Allah Taala arah kita orang beriman kena puasa, wajib pada kamu puasa. Maka kita pun sahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sabar. Kita sabar apa dia ni, walaupun berat macam mana sekalipun, kita sabar menghadapi ataupun kita sabar menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dalam puasa ni dia ada sabar. Yang kedua kita panggil sabar menjauhi perkara maksiat atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita puasa, kita cuba tengok kita jual ni sebagai daripada kesabaran. Kita jual apa dia ni, tak buat barang-barang tak molek yang batalkan puasa atau perkara yang boleh mencacatkan puasa dan sebagainya. Kita jual. Perjuangan itulah kita panggil sebahagian daripada sabar yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula ialah tuan-tuan semua, sabar apa dia menghadapi kesusahan. Dalam puasa ni memang susah. Tak ada senang sebab tu orang tak puasa. Sebab puasa ni terpaksa kena tinggal makanan, terpaksa kena tinggal apa minuman, terpaksa kena tinggal apa dia ni bersama isteri dan sebagainya. Ini satu benda yang memang suka. Satu benda yang memang suka kecuali orang yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan semua yang dikatakan besar sangat nilai apa dia ni puasa ni. Siapa peringkat dalam hadis ni mengatakan Tuhan kata Tuhan sendiri akan balas puasa apa dia ni puasa orang-orang yang puasa orang yang semata-mata melaksanakan puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita perhati dalam hadis lain tuan-tuan semua, ibadat puasa ni dia besar sangat nilai dia di segi apa dia ni pahala. Di antaranya ialah puasa ni dia menjarakkan satu orang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar-benar puasa ni dia boleh menjauhkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min abdin muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala ia berpuasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa bukan kerana orang tu kerana ni tak, tapi dia puasa adalah semata-mata menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh diri dia daripada api neraka ni 70 tahun. Bayangkanlah tuan-tuan semua, satu hari 70 tahun. Bagaimana kalau benda tu berlaku sebulan? Dan kita dalam hidup kita ni, kita bukan puasa sunat, bukan puasa wajib saja dak, kita buat puasa sunat dan sebagainya. Maka ini tuan-tuan semua di antara habuan yang begitu besar nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka padailah Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ana ajzi bihi, aku sendiri akan balas orang-orang yang melaksanakan puasa dengan keadaan berkualiti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, Nabi kata as-siyamu junnah. Puasa ni adalah perisai. Biasanya tuan-tuan semua kita adalah orang dalam perang dulu, dia pakai baju ke apa, baju besi ataupun lawan kita panggil kali peluru dan sebagainya. Rupa-rupa yang tuan-tuan semua dalam Islam ni ada satu ibadat kita panggil ibadat yang menjadi perisai untuk kita, sekat kita daripada barang-barang tak molek. Sebab itulah apabila kita puasa tuan-tuan semua, kita merasa terhalang diri kita daripada barang tak molek. Waktu kita kadang-kadang boleh kita puasa, mata kita rasa tak boleh tengok barang-barang tak molek. Kalau banding dengan bulan-bulan biasa. Tak, bulan biasa kadang-kadang rasa nak tengok pelik-pelik, kadang-kadang telinga puasa nak. Tapi bila kita puasa ni tuan-tuan semua, kadang-kadang dia ada satu benda yang menjadi benteng pada kita, yang menyebabkan kita ni tak minat nak buat barang-barang tak molek. Nak tengok barang tak molek hamba puasa ni, mari dalam hati dia bersebut barang-barang kita. Nak dengar barang tak molek, maka dalam hati dia kosek, dia tak boleh ni kita puasa dan sebagainya. Sebab itulah satu benda yang besar dalam Islam ni, puasa adalah perisai yang paling utama sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau orang tu nak buat barang maksiat, kalau orang puasa ni memang dia rasa kurang sikitlah. Dak nak buat barang-barang tak molek. Sebab itulah saya pernah sebut sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ni dia mencadangkan orang muda ni supaya kahwin.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan sangat kepada orang muda ni kena kahwin. Sebab kehidupan kita ni orang ni ada satu gulung yang tak saya kahwin, ni satu benda yang lawan daripada lawan fitrah lah. Lawan fitrah semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jadi berpasangan. Kan, mana kalau orang tak usah kahwin kecuali tak ada nak lagu mana kan. Tak usah kahwin makna dia tekad diri satu benda, satu orang yang telah menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi dengan Islam dia galak benda-benda gitu. Lepas tu Nabi kata, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai orang muda, Nabi kata, siapa-siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu hendaklah kamu kahwin. Kalau tidak, Nabi kata, kalau tidak ada kemampuan. Sebab kemampuan manusia ni kadang-kadang terhad. Ada orang memang nak kahwin tapi kemampuan tak ada. Okay, harta dan sebagainya, ataupun tak ada kemampuan nak belanja dan sebagainya, ataupun kemampuan lain dan sebagainya, tentu semua. Maka Nabi SAW ajar fa'alaikum bis, maknanya Nabi ajar puasa. Kan Nabi tak ajar ibadat lain. Kan Nabi ajar satu ibadat yang mana dia boleh jaga diri dia. Apabila manusia ni ada semua nafsu dengan ada dia. Kalau tak disantuni dengan molek, maka boleh jadi dia akan bawa kepada zina dan sebagainya. Maka Nabi SAW pilih di antara amalan-amalan banyak jadi panduan kepada orang yang tak boleh kahwin ini dengan sebab halangan-halangan dan sebagainya. Maka ibadat puasa di antara ibadat pilihan yang dipilih oleh Nabi SAW. Nabi kata, hendaklah kamu puasa, sebab puasa nak jaga kamu daripada perkara-perkara maksiat. Itulah tentu semua di antara dia panggil apa, habuan atau fadilat yang paling besar bagi puasa ialah dia sebagai senjata ataupun sebagai perisai untuk halang kita daripada perkara-perkara tidak molek. Kemudian Nabi sebut lagi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata apabila kamu puasa, ni adab puasa lah. Sebab kita ni kalau boleh kita puasa tak usah puasa makan, puasa minum saja dak lah. Kita nak puasa segala-galanya, perkara yang boleh membatalkan puasa kita, perkara yang boleh boleh mengurangkan pahala puasa kita, atau perkara yang boleh membatalkan puasa kita kena jaga belaka. Kita tak usah puasa macam orang-orang dulu puasa lah. Ada setengah orang puasa kadang-kadang hanya sekadar makan minum lah. Tapi benda lain dia buat belaka. Mata dia celik secelek-celeknya, telinga dia celik secelek-celeknya tuan-tuan. Tapi dalam Islam minta mana dalam bab puasa ni kita bukan hanya sekadar jaga masalah makan minum, tapi di sana ada antara benda yang disebut oleh Nabi SAW ialah masalah mulut, masalah perkataan kita. Sebab puasa ni sebenarnya apabila sebut la'allakum tattaqun, Allah Taala anugerah kepada kamu takwa ni. Tuan-tuan semua, takwa ni dia akan perolehi apabila kita jangan layan syaitan. Kita tutup kita tutup madakhil ataupun pintu-pintu syaitan. Pintu syaitan ni banyak yang menjadi tempat yang dia masuk. Kan, pulang masuk dia goda manusia. Sebab tu orang beriman dia kena faham mana laluan syaitan, dia kena tutup. Dan apabila manusia tutup tuan-tuan semua, maka insya-Allah la'allakum tattaqun tu dia akan dapat. Antara laluan syaitan ni apa dia? Laluan syaitan dah mulut. Mulut ni antara laluan yang paling besar sekali lah. Yang goda manusia lain melalui mulut. Kadang-kadang madkhal dia lubang syaitan ni melalui melalui makanan. Kadang-kadang melalui syahwat dan sebagainya. Sebab itulah dalam apabila kita puasa ni kita diajar supaya tutup segala haluan tutup pintu-pintu syaitan tadi. Antaranya ialah pintu mulut. Sebab itulah Nabi SAW ajar dalam hadis. Nabi kata apabila kamu puasa ni, Nabi kata jangan fala yarfus, jangan kamu kecek kotor lah. Kecek kotor ada setengah-setengah orang ni kadang-kadang kalau dia kecek memang tubik barang tak molek selalu. Bukan sekadar kecek, tapi kadang habah tanpa kau latah pun tubik barang-barang tak molek. Sebab dia biasa barang-barang kita. Sebab itulah kita nak boleh kita puasa ni, Islam minta supaya kita jaga masalah mulut ni sebenarnya kena jaga seumur dah bila-bila pun. Kan? Sebab tu orang Islam ni Nabi SAW sebut, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Orang Islam, orang beriman kepada Allah Taala dan beriman pada hari kiamat ni, antaranya Nabi kata kena kecek molek. Falyaqul khairan, kena cakap molek.
Dia kena jaga lidah dia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Nikmat lidah satu nikmat yang paling besar, nikmat mulut ni. Maka sebab tu kita minta supaya jaga. Antara benda yang boleh menyempurnakan ibadat puasa ni ialah lidah kita ni atau mulut kita ni, fala yarfus, Nabi kata. Jangan kita kecek. Yarfus ni kecek nyapu, kecek bahasa kita kata kecek kotor. Kecek kotor dan sebagainya kan. Dan tapi kalau kita tak biasa bagian itu puasa, bukan dia tak jadi kadang-kadang kan. Sebab itulah saya dah sebut pada pengajian kita sebelum ni, Ramadan ni kita cuba dah terah dah. Kita cuba test di kita, jaga di kita dah. Benda-benda tak molek yang boleh merosakkan puasa kita, boleh mengurangkan pahala kita. Kita start pada bulan Syakban dah. Kita pakat bina, kita pakat jaga sebagainya. Kemudian yang kedua Nabi kata wala yaskhab. Jangan nak melawan kuasa. Yoya kuasa lah. Kecek tak molek lah. Puasa ni dia ada adat dia ada alamat. Puasa dia ada budaya hidup dia. Kalau satu orang tu puasa tiba-tiba mulut tak jaga, gapo tak, itu bukan puasa lah. Puasa dia ada budaya dia, antaranya ialah dia jaga mulut dia daripada perkara-perkara tak molek. Sebab itulah tuan-tuan semua kita diganti dengan apa? Bulan puasa ni kita digantikan dengan baca Quran banyak, diganti dengan zikir dan sebagainya. Kita nak supaya pada mulut kita ni kita syukur dalam bentuk kita perbanyakkan ucap ataupun ungkapkan benda-benda yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, kita tak diajar balah. Sebab bulan puasa ni dia lapar ni, kadang-kadang mudah naik angin. Kalau ke mana? Orang lapar pertama-tama kalau musim panas pula. Tak boleh seling sikit kadang-kadang maka kita akan marah. Kemudian dalam Islam Nabi kata fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau orang ni cela kita, sebab tak boleh kira orang ni cela kita atau kata uduh kita, au syatam ataupun ancam kita, ancam nak bunuh ke, ancam ke apa kita lah, maka Islam ajar supaya kita jangan layan dia. Kalau kita nak balas juga kira tak cidik pas kita lah. Nabi ajar satu kaedah kepada kita bila kita berdepan dengan suasana macam ni, suasana yang boleh membawa kepada perbalahan, yang boleh membawa kepada perpecahan ke apa semua. Nabi ajar kita satu sikap. Nabi kata kena tegas kepada dia, sebut kepada dia inni saimun, amun ni puasa, sebut ke dia gitu. Sebut ke dia amun ni, katakanlah orang nak balas kita amun ni puasa hari ni, sebut gitu ya. Bagi orang yang faham ibadat puasa, dia sebut kalimah tu dia boleh faham adalah. Kalau orang duk kata kita ataupun orang duk cela kita, apabila sebut kita kata kita puasa ni, dia boleh faham dah. Kalau benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar dia orang faham tentang tuntutan puasa, maka dengan sendiri dia akan berhenti nak cela ataupun nak kata. Sebab itulah satu kaedah besar yang Nabi sebut kita. Nabi kata sebut ke dia tak sekecek banyak, sebut ke dia inni saimun. Kalau benar-benar dia ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan kata kita lepas tu. Inni saimun, kita kata saya puasa. Cuma dalam bahasa Arab kata inni saim, saya puasa. Tapi kalau sebut bahasa Arab boleh jadi dia tak faham orang Melayu dah. Kita sebut bahasa Melayu lah, saya puasa, amu puasa hari ni tak, malah tak bahagia, malah tak balah, amu puasa, sebut gitulah. Sebab tu semua apabila terlibat dengan perbalahan ni, apabila kita mulut kita jawab, dia pun jawab, akhir sekali lama-lama dia kurang kestabilan. Akan berlaku apabila kecek dia akan tubik barang-barang tak molek. Sebab manusia balas ada, kalau sebut balas sebutir ni dia akan tubik barang-barang molek. Dia akan tubik pada dia ni benda-benda tak molek sebagainya. Dan benda tak molek itulah yang boleh bawa masalah kepada puasa kita dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita sebut inni saimun, amu puasa hari ni. Sebut gitu. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Nabi SAW dia buat rumusan sikit tentang susah payah kita pada bulan Ramadan ni. Rupa-rupanya susah payah kita tak makan sampai perikat bang mulut ni. Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demi jiwaku yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata bang mulut puasa ni adalah lebih harum daripada di sisi Allah Taala, lebih harum daripada kasturi, dia kata dia. Cuba tengok tuan-tuan semua dalam hadis ni, Allah Taala ni lah siapa perikat apabila kita tak makan ni, biasanya kita akan bang mulut. Umuh begitu juga, kalau kita guna umuh kadang buruk sebagainya, gitulah mulut manusia begitu. Kadang-kadang apabila tak makan lama ni, berjajah tak makan, kadang-kadang dia lebih kesal di segi bau dan sebagainya.
Terus oleh kerana kita ni tak makan bau kita, bukan kerana kita sengaja tak, kerana hasil daripada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akhir sekali terus Allah Taala nilai. Di mana dikatakan apa dia ni, bau mulut orang tadi adalah bau mulut yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lagi duk sembuh kat orang, tak boleh. Dah kononnya apa dia ni, bau mulut dia sembuh kat itu bukan salah dalam Islam, dosa hak tu. Kita ganggu orang dan sebagainya. Sebab itulah berdasar pada hadis ni dalam mazhab kita Syafi'i, biasa dia bau-bau ni lepas daripada apa? Lepas daripada waktu zuhur kan, biasa gitulah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita makruh kita bersugi lepas daripada gelincirnya matahari. Tapi dalam mazhab lain, pandangan lain tak ada gapo bagi dia, kata maknanya dalam hadislah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita bersiwak bila-bila masa. Tapi Syafi'i dia ambil hadis ni, maknanya kata dia lepas daripada apa dia ni, lepas daripada waktu zuhur, maka kita tak digalakkan ataupun makruh kita bersugi. Tapi kalau siapa berikat ganggu orang, siapa berikat tak sedap, tu tak apa, ada masalah lah, tak jadi makruh dah lah. Kata kalau tak sedap duduk nak semayang pun tak sedap, katakanlah kerana busuk gigi bau dan sebagainya, maka masa tu dibolehkan lah. Itulah antara benda yang dibuat kesimpulan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Nabi SAW sebut lagi tuan-tuan semua, ialah Nabi kata lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Nabi SAW sebut orang puasa ni dia ada kesukaan sebenarnya, walaupun kita nampak lapar-lapar kan, lapar tapi maknanya nampak macam nak suka lah ke mana lapar-lapar ni. Rupa-rupanya Nabi sebut satu kalimah, Nabi kata orang puasa ni dia ada kesukaan dia. Ada dua kesukaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Suka kan, walaupun terpaksa kena mujahadah 8 jam 7 jam sehari katakanlah, tapi sebenarnya ada kesukaan yang diberi oleh Allah Taala. Di sebalik kesusahan ada kesukaan. Nabi SAW kata, Nabi kata bagi orang puasa ni dua kesukaan. Pertama sekali dia kesuka masa dia berbuka. Cuba tengok kita apabila kita buka tak rasa tak berasa sikit abang letih 8 jam dah. Tak, apabila kita buka nampak makan ni, kita mula start makan ataupun start minum, kita lupa habis dah apa dia ni lapar kita sebelum ni. Sukanya apa dia menghadapi apa dia ni nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita boleh bersama dengan anak-anak bini dan sebagainya, masa kita buka puasa memang cukup suka tuan-tuan semua. Itu dia panggil satu kesukaan dalam kehidupan dunia, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka apa dia ni, termasuk juga suka masa buka ialah masa akhir bulan Syaban. Start dengan satu Syawal, suka sangat kita. Suka sangat apabila kita diberi satu hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah itu hadiah dipanggil hadiah hari raya. Semua suka. Ada semua tu kadang-kadang tak ada raya dah suka dah. Tak ada sembahyang tarawih, kadang-kadang 10 akhir tu dah sibuk dengan barang-barang lain dah. Suka nak menyambut apa di ketibaan Syawal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang puasa. Itulah tuan-tuan semua di antara satu bentuk kesukaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang puasa. Yang kedua ialah kesukaan pada masa dia jumpa dengan Tuhan. Dia jumpa Allah Taala pada hari akhirat, di mana apa yang dia buat sebelum ni telah dihargai oleh Allah Taala. Dia puasa sebulan, dia puasa sunat dan sebagainya, tuan-tuan semua amalan tadi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut tadilah. Saya sebut tadi satu hari Allah Taala menjarakkan dia daripada neraka 70 tahun. Bagaimana kalau dia puasa begitu banyak kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua apa di antara amalan antara apa dia ni, antara benda yang keistimewaan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadat puasa ni. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua, di antara apa ni benda yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah puasa ni nilai besar dia dalam segi pahala lah. Dari segi pahala dia tuan-tuan semua, kalau biasa ni satu kebajikan yang kita buat adalah 10 ganda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila puasa tuan-tuan semuanya betapa banyaknya nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok kaedah ataupun tengok dari segi budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Nabi dia tambah amalan dia. Dia kuat amalan dia pada bulan Ramadan sebab apa? Nilai tambah begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang Nabi tuan-tuan semua sebenarnya disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia ni suka buat kebajikan, ialah Nabi suka derma.
kan, suka buat kebajikan atau bagi tolong, bagi pertolongan kepada orang lain, kan. Di mana dua perkara yang Nabi suka buat ni ataupun benda-benda lain, tak kira ibadat-ibadat lain, tuan-tuan semua, sebab kita nak kalau boleh Ramadan tempat kita bina amal yang begitu banyaklah. Sebab ke mana saya sebut tadilah, nilai pahala besar sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sekadar 10 tapi ganda-ganda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada riwayat yang mengatakan ibadat sunat yang kita buat pada bulan Ramadan dikatakan sama dengan fardu, dan fardu yang kita buat pada bulan Ramadan sama dengan 70 fardu yang kita buat pada bulan-bulan lain. Sebab itulah tak heranlah kata sebab kita dapati Rasulullah sendiri dan sahabat-sahabat ataupun salafus soleh memang dia guna masa sungguh pada bulan Ramadan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai bentuk ibadat. Antaranya kalau Nabi saya sebut tadi adalah Nabi ni dua perkara yang antara perkara yang nampak menunjuk sangat pada masa Ramadan ialah Nabi ni jadi orang murah. Pada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah, muttafaqun alaih. Katanya Ibn Abbas ni orang dekat dengan Nabi lah, sepupu Nabi, kemudian banyak hidup dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kongsi satu benda yang berlaku pada bulan Ramadan kepada Nabi, berlaku satu perkara yang dia tengok bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ni dalam keadaan biasa Nabi ni murah dah, kan? Tapi pada bulan Ramadan ni sangat-sangat murah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut macam murah macam angin gitu ya. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam infak ataupun buat kebajikan. Mana mudah sangat, mana terlalu keringin Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kebajikan. Yang kedua pula ialah Nabi dia berdamping dengan Quran, dia panggil tadarus al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan semua kalau boleh Ramadan ni kita dekat Quran lah. Ramadan ni adalah bulan Allah Taala turunnya Quran, maka kita kena beraya dengan Quran. Bayang Quran kita pakat baca buat tadarus dan sebagainya. Antara amalan yang paling comel sekali lah amalan kita bertadarus. Amalan kita bertadarus, kita kita baca Quran macam mana yang senang-senang masjid tu buatlah. Betul lah tuan-tuan semua, kita cuba tekad Quran ni kena lagu-lagu mana pun kena banyak kita baca pada Ramadan. Sebab tu kita dapati ada sungguh-sungguh orang di kalangan orang dulu Imam Syafi'i sendiri berapa puluh kali habis pada masa Ramadan dan sebagainya. Saya nak sebut tip mudah-mudah tuan-tuan semua. Kalau kita ni rasa kita ni orang lemah katakanlah, kita nak kalau boleh khatam juga satu hari Quran ni, kita buat gini ya. Satu waktu tu kita baca 4 muka surat. Nah, satu waktu katalah kita ada 5 waktu, maka dahlah 20 muka surat. Saya satu juzuk kita boleh baca. Pak ada setengah orang tengok dah belak tebal, dia kata dah nak baca Quran nak berabi ni bukan dia ni tak. Maka dia boleh guna satu kaedah dia dia ni setiap waktu dia cuba istiqamah. Sekitar 4 muka surat sehari, 4 muka surat setiap waktu, maka insya-Allah dalam masa 5 waktu tuan-tuan satu hari dia boleh khatam satu juzuk daripada Al-Quran Karim. Bagi orang ada kemampuan lebih lagi dia boleh buat lagi dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua antara benda-benda yang dia ni kita kena usahalah, kita kena pakat supaya dia ni budaya amal kebajikan ni satu benda yang menjadi budaya hidup kita lah pada masa Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok orang Arab di Mesir, saya tengok kadang-kadang orang kaya-kaya dia masya-Allah tuan-tuan semua. Antara benda yang dia buat ialah dia buat buka puasa. Dia buat buka puasa, dia buat kemah besar-besar dia buat, kemudian dia bagi free makan. Tambah-tambah di Kairah pula kat orang ramah orang ramah miskin pun ramah. Tapi nak cerita begitulah, dia orang ni cinta kepada kebajikan, cinta kepada kebaikan. Tuan-tuan semua siapa peringkat dia ni dia boleh sanggup buat benda-benda gitu. Sebab dia faham betapa nilai besar insya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi amalan dia kita bagi makan kepada orang puasa. Itulah tuan-tuan semua kita ambil kesempatan lah bagi makan ni. Saya rasa kita boleh bagi kepada jiran. Katakanlah kita lama tak jumpa orang jiran ni, kita boleh buat satu amalan tuan-tuan semua, amalan bagi makan ni kepada jiran. Kita bagi sikit-sikit, katakanlah kita duduk satu tamak, kita hari ni esok hari ni hari lusa hari ni dan sebagainya.
Pertama sekali kita boleh pahala, kita bagi pahala kepada orang apa nak, kita bagi makan kepada orang puasa. Yang kedua pula ialah kita boleh bina hubungan antara satu sama lain. Kita boleh merapatkan lagi hubungan antara kita melalui amalan kita beri pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, banyak lagi lah insya-Allah dalam kesempatan yang lain. Saya rasa minggu depan kalau saya sedar sekali lagi, insya-Allah saya akan bawa apa dia ni, amalan Nabi. Amalan-amalan Nabi sepanjang bulan Ramadan, dan kita haraplah supaya amalan ini menjadi budaya hidup kita lah. Kan, Nabi ni apabila berlaku ni boleh puasa, dia ada amalan-amalan dia. Kan, amalan inilah dikatakan sebagai apa dia, amalan menuju pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kalau boleh kita nak supaya budaya amalan Nabi ni dalam semasa dia puasa ni sepatut jadi amalan kita lah. InsyaAllah untuk minggu depan tuan-tuan semua saya akan bincang insyaAllah tentang beberapa amalan Nabi SAW daripada awal, daripada sahur sampai Nabi buka ni. Kita akan cuba tengok, kita akan cuba lihat secara dekat bagaimana kehidupan Nabi SAW, dan kita doalah moga-moga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak budaya ni jadi budaya kita. Moga-moga puasa yang kita buat ni insya-Allah benar-benar menepati apa dia ni, dapat satu habuan, satu sijil, satu syahadah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takwa yang mana yang kita baca tadilah. Itulah saya rasa tuan-tuan semua untuk perjumpaan kita pada pagi ini, dan kita doalah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita supaya kita boleh menghayati segala-galanya apa yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi berpuasa. Dan kita doa juga supaya Allah Taala bagi taufik kita, puasa tahun ini adalah puasa terbaik dalam kehidupan kita lah. Kalau Quran baca sikit, tahun ni kita akan baca banyak. Kalau apa dia ni benar sikit kebaikan kita buat, kita akan buat banyak tahun ni. Sebab kita bimbang takut-takut tahun boleh jadi tak jumpa dah Ramadan. Sebab bila-bila masuk Allah Taala akan tarik nyawa kita dan sebagainya. Dan kita doalah, yang pertama sekali ialah semana yang kita doa bahawa ni kita minta Allah Taala sapa apa dia di kita ni pada bulan Ramadan, kita boleh menguasai apa dia ni kenikmatan atau fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia pada bulan Ramadan. Katalah tuan-tuan semua untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr.